Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. قال النظيم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. إنا وأخواتها لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كأن زيدا عالم بأني كفء ولا إن ابنه ذو ضغني. Kita masuk pada pembahasan inna dan saudaranya. Saudara bagi inna, akhawat dengan mana nazair, segala bandingannya. Dalam bab ni, ini termasuk daripada an-nasikhah lil ibtida', yang menasahkan, yang membatalkan ibtida' beramal pada mubtada'. Zaidun qa'imun, kana Zaidun qa'iman, inna Zaidan qa'imun. Jadi sekarang ni kita masuk kepada inna dan saudaranya. Maka saudara bagi inna ni, iaitu di sisi musannif ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adapun di sisi bawah dia kata 5 sahaja, sebab dia menggugurkan anna tu. Sebab anna tu asal dia ialah inna. Adapun di sisi Ibnu Hisham, huruf ni inna dan saudaranya ialah 7. Ialah 7 ditambah dengan asa, li inna anna laita lakinna la'al ka'anna aksu ma likana min amal. Pause sekejap. Bilang 6. Inna, anna, laita, lakinna, la'al dan ka'anna. Adapun si bawah dia membilang 5 sahaja, menggugurkan anna sebab dia tu berasal daripada inna. Adapun di sisi Ibnu Hisham dia kata 7 sebab ditambah asa, li inna, sabit bagi inna. Itu isyarat kepada apa? Khabar muqaddam. Sabit bagi inna, anna ay wa anna tu ataf, bagi inna dengan buang huruf ataf. Kalau nak dhabit, atfun ala hadfi harfil atfi ataupun ma'tufun ala hadfil atif. Dan sabit bagi inna dan anna dan laita dan lakinna dan la'alla dan ka'anna. Sabit bagi 6 itu sabit aksu ma. Aksu ma tu mubtada' muakhir dia tu. Akas bagi barang. Akas bagi barang yang thabata likana. Ma tu ma mausula, likana tu jar majrur. Ai ma thabata likana, sabit bagi barang. Ma maknanya ada bagi inna semua tu. Aksuma, akas bagi barang yang sabit ia barang likana bagi kana. Apa dia? Ma, barang yang sabit bagi kana tu min amal, daripada amal. Boleh itu min lil bayan bagi ma. Apa yang sabit bagi kana tu amalan dia. Apa amalan dia tu? Marafu' isim menasab khabar. Akas dia tu itulah sabit bagi inna dan saudaranya, iaitu
menasabkan isim, merafakkan khabar. Okay. Aksuma tu idafat. Sabit bagi semua tu aksuma. Maknanya apa? Letak tu. Min bila dibayan ni dia boleh terjemah dengan daripada ataupun iaitu. Sebab dia menterjemahkan, dia menjelaskan. Maknanya akas bagi barang yang sabit ia barang likana bagi kana, iaitu apa? Ma tu, iaitu amal. Okay. Seperti mana? Faham ibarat ni? Ka inna Zaidan alimun, seperti ka tu, ka harf jar, takluk pada suatu mahzuf. Bila tepat-tepat macam ni ka, dia tu takluk kepada apa? Takluk kepada khabar bagi mubtada mahzuf. Wa dzalika kainun ka inna. Wa dzalika kainun ka inna Zaidan alimun. Ka inna Zaidan ay ka qaulika inna Zaidan. Seperti kata engkau inna Zaidan alimun, sesungguhnya Zaid itu alimun, ialah seorang yang mengetahui mengetahui bi anni, mengetahui dengan bahawa sesungguhnya aku itu kuf'un, yang sekufu, yang setaraf, iaitu kuf'un. Kuf'un iaitu masil, yang seumpamanya, iaitu seumpama bagi anak perempuannya. Sesungguhnya Zaid tu tahu bahawa aku ni sekufu, setaraf dengan anak dia. Tapi walakin nabnahu, dan tetapi anaknya, anak Zaid itu dzudhighni, iaitu dzudhighnin, yang mempunyai dendam. Jadi contoh macam seorang lelaki, dia nak kepada Zaid, nak kepada anak Zaid. Okay, nak kepada anak Zaid. Anak Zaid contoh nama Fatimah. Anak kepada Fatimah, tapi Fatimah tu ada abang dia, Ali contoh. Okay, jadi Ali tu dendam dengan kita contoh. Jadi kita tahu bahawa Zaid tu tahu kita ni setaraf dengan apa? Dengan Fatimah tu. Tapi anak lelaki si Zaid itu ada dendam. Okay? Ni sebab tu jangan berendam dengan sesiapa. Susah masa depan nanti. Okay? Makna inna dan anna tu, makna dia tu, makna inna dan anna tu taukid. Okay, makna taukid. Sebab tu bila dikatakan inna tu harfu nasbin wa taukidin, harfu nasbin wa taukidin. Sebab apa nasab? Sebab dia menasabkan isim selepas dia. Sebab apa taukid? Makna dia taukid. Kalau anna pula harfu nasbin wa taukidin wa masdarin, dan masdar. Wa makna ka'anna pula makna dia apa? At-tashbih. At-tashbih mana menyerupakan. Okey, menyerupakan. Lakinna pula untuk makna dia istidrak. Istidrak tu apa? Istidrak ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuhu aw nafyuh. Taman apa? Laita pula, laita untuk tamanni. Tamanni kita panggil angan-angan. La'alla tu litaraji. Litaraji. Okey. Jadi semua huruf ni, musannif 6 huruf ni, dia beramal akas bagi amalan kana. Kana beramal merafa' isim menasab khabar, maka inna dan saudaranya ini menasabkan isim merafa'kan khabar. Ini bermaksud apa? Inna ialah amil bagi dua ma'mul. Inna tu amil bagi isim dia dan amil bagi khabar dia. Okey. Jadi itu mazhab basriyin, bermaksud kalau kita kata inna Zaidan qa'imun, mana amil yang menasabkan Zaidan? Inna. Mana amil yang merafa'kan Zaidun qa'imun? Inna juga. Okey. Berbeza di atas pendapat kufiyin. Kufiyin tu dia kata inna ni hanya beramal pada isim dia. Adapun khabar dia tu, khabar bagi inna tu kekal, iaitu amil asal dia tu. Amil asal dia mana? Mubtada. Iaitu mana sekarang ni mubtada tu? Zaidun tu. Pada asal Zaidun qa'imun. Zaidun. Amil bagi Zaidun ialah apa? Alif tidak. Amil bagi qa'imun ialah Zaidun tu sendiri, mubtada tu. Mana syahid dalam alfiyah? Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Okey. Bila dah ada inna, so inna tu sebagai nawasikh, pembatal bagi ibtida. Jadi
Basriyin itu membatalkan dua-dua tu. Bermaksud membatalkan amalan bagi ibtida' dan membatalkan amalan bagi mubtada'. Jadi inna tu amil bagi kedua-dua di sisi Basriyin, tetapi di sisi Kufiyin kalau kita kata inna Zaidan qa'imun, Zaidan tu amil di mana? Inna. Kalau Zaidun qa'imun tu pula mana amil dia? Zaidan tu. Okey, Zaidan tu. Okey, Zaidan. Sebab asal dia tu yang merofakkan khabar dia tu iaitu mubtada'. Okey. Tu beza dia tu. So ketika i'rab, kalau kita kata inna Zaidan qa'imun, qa'imun khabaru inna marfu'un bi inna ala madhhabil basriyin. Marfu'un bi apa? Bi Zaidan. Tu madhhab kufiyin. Okey. Kemudian okey. Ni penting untuk kita tahu nanti supaya apa? Pandai i'rab. Pandai i'rab. Ingat kaedah asal itu isim bagi kana, isim bagi apa? Inna dan khabar itu asalnya mubtada khabar. Syarat-syarat mubtada khabar terpakai pada semua benda ni. Okey? Jadi iskal di antaranya pada i'rab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Oleh Imam Nasa'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Sunan Sughra dia tu, nama Al-Mujtaba ataupun Al-Mujtana, dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Ingat, Sunan Kubra tu bukan hanya Baihaqi, tapi ada bagi Imam An-Nasa'i. Jadi Imam Nasa'i riwayat, okey, dengan lafaz apa? Ni tulis hadis ni. Inna min asyaddin nasi azaban. Inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Al-musawwirun. Okey, al-musawwirun. Okey. Jadi di sini hadis ni diriwayatkan banyak lafaz dia, antaranya al-musawwirin. Seperti Imam Nasa'i di dalam kitab Sunan Kubra tu dia kata apa? Selepas daripada riwayat hadis ni dia kata apa? Wa qala Ahmad, berkata oleh Imam Ahmad, al-musawwirin. Ini hadis tadi tu, inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Semua tulis 39 orang ni kena tulis. Inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamati al-musawwirun dengan rafa'. Okey. Kalau baca al-musawwirin itu tak ada masalah. Bermaksud al-musawwirin itu ialah apa i'rab dia? Isim inna muakhar. Isim inna muakhar ay innal musawwirina min asyaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Tapi riwayat lain yang baca dengan rafa'. Tu nak i'rab macam mana pula? Nampak tak? Tu berlaku iskal kat situ. Maka tepat macam ni tu, sebab apa al-musawwirun rafa' tak sah nak jadi isim inna muakhar. Jadi di sini jumhur, jumhur mengatakan bahawa sesungguhnya al-musawwirun itu i'rab dia jadi apa? Mubtada' muakhar. Min asyaddin nas itu khabar muqaddam. Lepas tu isim inna tu mana? Isim inna tu mana? Jadi di sini isim inna tu mahdzuf, iaitu dhamirus sya'ni. Dhamirus sya'ni ai innahu, sesungguhnya ia al-halawa sya'na min asyaddin nas, iaitu setengah daripada yang paling bersangatan, yang paling teruk. Okey, yang paling bersangatan manusia itu disebab azab pada hari kiamat al-musawwirun. Okey, al-musawwir. Okey, di sini itu satu wajah. Satu wajah bermaksud apa? Isim inna tu mana? Isim inna tu mahdzuf, dhamirus sya'ni. Al-musawwirun tu mubtada' muakhar. Min asyaddin nas tu ta'alluq mahdzuf, ta'alluq kepada apa? Ta'alluq kepada khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Okey. Itu yang pertama, itu jumhur. Yang kedua di sisi mazhab Kisai. Mazhab Kisai
Dia kata apa? Al-musawwirun itu ialah khabar dia. Khabar bagi inna. Khabar bagi inna. Lepas tu mana isim inna tu? Isim inna di sisi Al-Kisai ialah asyaddi. Asyaddi. Lepas tu min tu di sisi itu zaidah. Sebab mazhab Kisai itu dia mengharuskan huruf jar zaidah pada isbat, pada ijab. Okey. Pada ijab. Jadi di sisi Al-Kisai min tu min zaidah. Asyaddi itu ialah isim bagi inna. Isim bagi inna. Jadi nasab dengan apa? Nasab dengan fathah muqaddarah, mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakati harfil jar zaid. Al-musawwirun ialah dia punya khabar dia. Okey. Kemudian ni pendapat al-musawwirun, apa makna al-musawwirun? Al-musawwirun apa maksud al-musawwirun? Ambil daripada taswir, orang yang melakukan taswir. Taswir ni apa? Kalau lughah kita apa kita faham taswir? Nampak tak? Jadi kat sinilah hukum. Hukum mana sini tepat anak istinbat hukum dia tu. Itu boleh atau tidak ambil gambar. Taswir tu taswir. Ambil gambar tu, ambil gambar kamera. Jadi boleh ataupun tidak. Sebahagian ulama yang agak keras dia kata tak boleh. Sebab ni tengok ni, hadis Nabi al-musawwirun, orang yang melakukan taswir. Tapi jumhur ulama kata ambil gambar tidak ni. Sebab apa? Ingat, Al-Quran ataupun hadis Nabi itu difahami dengan lughah semasa mereka itu. Dalam ulum Quran, sebagaimana yang tegaskan oleh Syekh Muhammad Salim Abu Asih hafizahullah taala. Jadi nak faham Al-Quran, faham hadis, kena dengan lughah semasa mereka itu. Bukan lughah yang baru ada. Jadi al-musawwirun, iaitu taswir, itu di zaman Nabi itu, ketika Nabi cakap ni, ada tak tergambar lagi mana taswir, mana kamera tu? Tidak. Jadi mana musawwir kat situ tu orang yang melakar, yang apa, buat objek tu, yang ada apa, yang ada bayang-bayang tu, maksud yang memahat, yang mengukir. Yang tu maksud dia al-musawwirun tu, yang melukir. Yang melukir apa? Mengukir. Mengukir. Termasuk gini, dalam istimewa hukum dengan kemana kena faham Al-Quran dan hadis melalui bahasa yang ada zaman tu, bukan bahasa yang baru ada. Seperti bahasa-bahasa yang yang baru difahami, maksudnya bahasa-bahasa yang dijadikan sebagai istilah. Seperti mana? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah. Turhibuna bihi, turhib. Wa'iddu lahum mastata'tum, dan sediakanlah bagi mereka itu musuh Allah itu kufar, mastata'tum, barang yang kamu kuasa. Daripada apa? Min quwwatir ribatil khail. Min quwwatir ribatil khail. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Kekuatan daripada apa? Daripada kuda-kuda dan segala kekuatan dibuat itu tu untuk apa? Turhibuna bihi, nampak tak? Supaya dibuat turhib. Ambil daripada apa? Irhab. Supaya apa? Buat irhab dengan apa yang kamu ada tu kepada musuh-musuh Allah. Kat sini ni kalimah irhab ni diterjemahkan dengan lughah sekarang, orang terjemahkan irhab apa tahu? Teroris. Teroris bahasa Arab apa? Teroris irhab. Orang yang melakukan pengganas nama apa? Irhabiyun. Jadi masalah. Masalah. Maknanya siapa orang yang mula-mula menterjemahkan teroris tu menggunakan irhab? Akhirnya membawa masalah kepada ketika orang mustasyriqin memahami Al-Quran. Ni Al-Quran surah irhab ni. Sebab tu pentingnya memahami Al-Quran dengan lughah yang diturunkan, bukan lughah yang istilah baharu. Kita kena faham, bermaksud mata'in, ta'an tuhmahan Al-Quran tu kita kena faham. Kat situ jangan bila orang tanya so bila orang tanya, ustaz, contoh forum wasati ke apa, ustaz, teroris dalam bahasa Arab apa? Irhab. Contoh kena muslim tanya, kita boleh tahu dah apa poin dia tu. Itu penting untuk kita tahu. Jadi
Mazhab Al-Kisai itu yang mengharuskan adanya haraf jar zaidah di kalam ijab. Di kalam ijab itu pendapat yang dhaif. Pendapat yang dhaif. Okey. Wa ra'idat tartib wa ra'idat tartiba illa fil ladhi kalaita fiha aw huna ghairal badi. Dan hendak mera'ilah oleh engkau. Okey, ambil daripada ra'a yura'i mura'atan. Dan hendak mera'i oleh engkau zat tartiba, akan ini tertib. At-tartib isim yang ada alif lam selepas daripada za isim isyarah. I'rab dia boleh 3, badal, ataf bayan ataupun na'at. Okey. Okey, wa ra'idat tartiba, dan hendak mera'i oleh engkau akan ini tertib. Bermaksud apa? Inna, kemudian isim inna, kemudian khabar inna. Illa, melainkan melainkan fil ladhi pada yang. Fil ladhi itu ai fil khabaril ladhi. Mausuf bagi alladhi itu ialah al khabar, ai fil khabaril ladhi, pada khabar yang. Yang itu alladhi seperti ini, itu jumlah dia tu, silah dia tu. Okey. Alladhi ka ay alladhi thabata ka. Melainkan pada khabar yang sabit ia khabar ka, seperti laita fiha aw huna ghairal badi, ay laita ghairal badi. Misal itu semua tu laita. Okey, mudah-mudahan ghairal badi tu isim laita muakhar. Ghairal badi tu isim laita muakhar. Mudah-mudahan ghairal badi yang apa? Tidak ghairal badi yang tidak badi. Badi itu iaitu mulut jahat, mulut huduh, apa? Mulut keji tu al badi. Okey, yang mulut dia jenis kita panggil apa? Mulut celupar, mulut puaka. Okey, mana mudah-mudahan selain daripada mulut puaka itu fiha, di sini, fiha, padanya, pada satu tempat lah, au huna ataupun di sini. Isyarat kepada apa? Khabar bagi laita tu, isim bagi laita ghaira, khabar dia khabar dengan jar majrur fiha, lepas tu au huna. Yang tu bila khabar bagi inna dan saudaranya itu zaraf ataupun jar majrur, maka boleh ditakdimkan di atas dia punya isim. Okey. Adapun jikalau nak apa, mentakdimkan, seperti nak mentakdimkan ma'mul bagi khabar, di atas isim itu boleh, itu tak boleh, melainkan jikalau ma'mul dia tu zaraf dan jar majrur, sama misal yang dulu tu. Sama misal yang dulu. Seperti dulu kana kita belajar kana zaidun qa'iman, kana zaidun fi apa kita kata fil kitab marghuban, nampak tak? Dia punya ma'mul dia tu didahulukan. Bermaksud apa? Jikalau ma'mul bagi khabar dia tu jar majrur ataupun zaraf, maka boleh ditakdimkan. Boleh ditakdimkan ala apa? Ditakdimkan di atas isim bagi inna tu. Bukan ditakdimkan di atas khabar dia, tak, ditakdimkan di atas isim inna tu sendiri. Seperti kita kata apa? Seperti kita kata inna zaidan, inna bika, tulislah misal dia. Ya. Dia bukan inna bika, ambil yang boleh dulu, yang secara ittifaq. Inna zaidan wathiqun bika, supaya nampak. Inna zaidan wathiqun bika. Inna zaidun wathiqun bika. Sesungguhnya Zaid itu yang wathiqun bika, yang mempercayai. Thiqah ia dengan kamu. Sekarang ni bika tu. Bika. Jadi kat sini boleh ataupun tidak, bika tu kita nak takdimkan di atas zaidan tu. Kita nak kata inna bika zaidan wathiqun. Kat sini masalah khilaf. Masalah khilaf, ada yang mengharuskan, ada yang tidak mengharuskan. Sama je perbahasan dia seperti pada kana tadi.
Okey. Jelas tak suara yang dekat tonton ni, Facebook ni? Jelas tak? Lambat sikit biasa keluar tu. Kalau bila tengok live tu dia cepat. Okey. Alhamdulillah. Okey, masuk kepada perbahasan dia. Perbahasan inna. Nak baca inna time bila, nak baca anna time bila, dengan molek ni. Okey. Wa hamza in naftah li saddi masdari ma saddaha wa fi siwa dzaka ksiri. Okey, wa hamza, bila baca wa hamza maksud apa? Maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih bagi apa? Iftah. Mana hendak fathahlah oleh engkau akan hamzah bagi inna, kena baca anna. Bila tu? Kerana apa? Li saddi masdari, kerana menyumbat oleh masdar, masaddaha, akan tempat sumbatnya, tempat sumbat bagi inna. Situ. Idafat saddi masdari, idafat saddi kepada masdar itu idafat masdar kepada fa'il. Okey, mana hendak memfathah oleh engkau akan hamzah bagi inna itu li saddi masdari. Okey, ai li saddi masdarin, kerana menyumbat oleh masdar, masaddaha, di tempat sumbatnya, di tempat sumbat bagi inna. Bermaksud jikalau masdar tu boleh duduk di tempat inna, maka kena baca anna. Wa fi siwa dzaka, okey, ay waqsir, fi ta'alluq pada iksir, waqsir, dan hendak mengkasrah oleh engkau, fi siwa dzaka, pada selain demikian itu. Ingat, fahamkan betul-betul dia punya matan tu. Okey, kuasai betul-betul matan supaya antum tidak bergantung kepada syarah. Nak bagi tahu ni, berapa 39 orang ni. Orang okey boleh mengajar alfiyah bila tengok syarah. Okey, cuba matan sahaja, cuba dia syarahkan matan saja tanpa tengok syarah. Yang tu kena bergantung kepada ibarat matan tu. Okey, tak perlu dah kepada syarahan, tapi yang penting kena fahamlah. Sebab tu kena simpan kefahaman tu dekat matan tu, supaya kita hafal, kita faham. Ni tak bergantung lagi nak hafal matan, tapi ketika nak mensyarah ke apa, nak terangkan kepada orang, kena juga ada syarah. Apa guna hafal matan macam tu? Betul tak? Okey. Waqsir fi siwa dzaka, dan nak mengkasrah oleh engkau pada selain demikian itu, pada selain daripada menempati masdar di tempat dia tu. Bahasa asal sadda tu menyumbat. Okey, menyumbat. Maksudnya apa? Tengok di sini. Untuk inna tu, inna dia ada 3 keadaan. Inna ni kita nak belajar yang ni baik-baik lepas ni. Ada 3 keadaan. Yang pertama wajib baca fathah seperti anna, wajib baca anna. Yang kedua wajib kasrah inna. Yang kedua harus. Okey. Jadi di sini pembahasan dia, iaitu tempat yang wajib baca fathah. Iftah di situ tu wujuban. Okey, wujuban, iaitu apabila boleh ditakdirkan dengan masdar. Seperti mana? Okey, seperti, ingat tempat masdar ni iaitu tempat mufrad. Seperti apa tempat mufrad ni? Seperti fa'il, naib fa'il, maf'ul, majrur. Fa'il, naib fa'il, maf'ulun bih, lepas tu majrur. Okey, tengok misal dia tu. Misal dia, kalau kita kata apa? Tengok ni misal yang biasa. Yu'jibuni annaka qa'imun. Yu'jibuni annaka qa'imun. Yu'jibuni annaka qa'imun. Okey. Sekarang ni di tempat annaka qa'imun tu boleh tak letak masdar, letak tepat situ? Boleh. Sebab apa? Cuba takwil masdar.
Ta'wil masdar annaka. Khabar dia, tengok nak ta'wil anna kena tengok khabar anna. Tengok kaedah dia, waktu awwalu anna bimasdari khabariha mudhafan lismiha in kana khabaruha mushtaqqan. Sekarang ni khabar dia qaim, mushtaq. Maka kaedah dia tu okey, cari masdar bagi qaim ini. Yu'jibuni annaka qaim. Tulis dia dekat ni dekat Facebook ni. Yu'jibuni annaka qaimun, supaya lepas ni jelas step-step dia tu. Yu'jibuni annaka qaimun. Sekarang kita nak takwil masdar, boleh ataupun tidak? Okey. Jadi tengok, pertama step yang pertama sekali, tengok kepada khabar bagi anna. Sekarang ni khabar dia isim mushtaq qaim. Step yang kedua, cari masdar bagi qaim. Masdar bagi qaim. Maksud dia apa? Qiyam. Okey. Kemudian cari isim bagi anna. Mana? Dhamir kaf tu. Jadikan isim dia tu mudhafun ilaih bagi masdar tadi tu. Buang anna. Okey, jadi yu'jibuni qiyamuka. Nampak tak? Jadi di sini maksudnya apa? Masdar tu fathahkan hamzah bagi inna tu kerana apa? Apabila apa? Menyumbat oleh masdar di tempat dia tu. Bermaksud apa? Di tempat mufrad. Bermaksud kita boleh letak mufrad di tempat dia pada ibarah yang lain. Mufrad tu iaitu bukan jumlah. Seperti qiyam, qiyamuk. Okey, jadi itu mufrad. Boleh letak mufrad di tempat dia. Maka bila macam tu wajib fathahkan anna. Okey. Seperti nak nasab begitu juga. Okey, nasab begitu juga. Jikalau seperti mana araftu annaka qaim ay araftu qiyamaka. Seperti kita kata apa? Ajibtu min annaka qaim, ajibtu min qiyamika. Macam tu je. Tapi dia jumpa tempat-tempat lain macam tu jugalah anna tu. Okey. Kemudian ingat tempat-tempat macam tu. Kemudian faksir, maka hendak mengkasrah oleh engkau fil ibtida, pada ibtida. Ibtida, okey, baca dengan qasar. Faksir fil ibtida, iaitu di sini buanglah maf'ul dia. Okey, iaitu iksir apa benda? Hamzah inna. Hamzah inna, faksir hamzah inna, maka hendak mengkasrah oleh engkau akan hamzah bagi inna itu fil ibtida, pada permulaan kalam. Ibtida bermaksud seperti permulaan kalam tu, innallaha azizun hakim, innallaha azizun, inna zaidan qaimun. Itu pada permulaan kalam. Okey. Begitu juga wa fi bad'i silah, pada permulaan, fi bad'i ay fi sadri silah. Okey. Fi bad'i silah, pada permulaan silah. Kitabu bad'il wahyi. Okey, kitabu bad'il wahyi. Di situ ada riwayat kitabu buduwil wahyi. Ambil daripada zuhur budu. Ada yang tapi kebanyakan riwayat jumhur bad'i, ambil daripada permulaan. Okey. Wa fi bad'i silah, dan pada permulaan silah. Seperti misal apa? Contoh kita kata ja'alladhi innahu qaimun. Okey, sahabat-sahabat kita yang bagi apa? Bagi dekat komen tu semua antum kena ni lah, sebetulnya sebagai bantuan. Baguslah. Catat mana tak dapat catat semua tu. Okey, yang kedua iaitu apabila berada di permulaan silah. Silah bagi apa? Silah bagi isim mausul. Seperti ja'alladzi innahu qaim. Ja'alladzi innahu qaim. Telah datang seseorang yang. Sebab tu alladzi tu isim mausul tu lazim jadi sifat. Okey, lazim jadi sifat, iaitu isim mausul apa? Isim mausul nas. Bukan isim mausul mushtarak.
Okay, isim mausul nas tu alladzina tu dia lazim jadi sifat bagi mausuf. Sekalipun kita kata alladzi tu pada mahal rafa' jadi fa'il. Pada makna lazim jadi sifat tu pada makna. Sebab apa? Apa yang tu? Itu orang yang. Nama tak orang yang. Okey. Telah datang yang seorang yang innahu qa'im, sesungguhnya ia alladzi tu qa'im yang berdiri. Misalnya supaya apa? Supaya jelas nanti dekat firman Allah Taala. Okey. Misal ni, misal tulis wa atainahu minal kunuzi. Tulis orang tu, tampal dekat komen tu. Buka Al-Quran tu, copy. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbah. Okey. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Okey. Jelas tak yang tu dalam apa yang dekat Facebook ni? Suara jelas tak? Okey. Okey, suara jelas kan? Okey, tengok tu. Di situ tengok. Inna Qarun, sesungguhnya Qarun itu kan min qaumi Musa, adalah ia daripada kaum Musa alaihi salam. Fabagha alaihim. Okey, fabagha alaihim. Ni bagus ni dah tu bawah tu. Maka dia tu bagha alaihim, yang zalim di atas mereka itu. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ni, kena faham ni. Kat sini ni. Sebab tu apa penjelasan bayan bagi ma muqaddam semua tu kat sinilah. Okey. Jadi di sini dia kata Allah kata wa atainahu, dan sesungguhnya telah beri oleh kami, ini Allah akan Qarun itu beri akan minal kunuz tu macam mana? Min tu bayan muqaddam bagi ma tu maf'ulun bih tsani tu. Beri oleh kami akan Qarun itu akan barang ma yang inna mafatihahu. Tu permulaan silah dia tu dimulakan dengan inna, maka wajib baca dengan kasrah. Inna mafatihahu, kami telah beri kepada Fir'aun tu akan barang yang sesungguhnya mafatihahu, kunci-kuncinya. Gedung dia ada apa? Peti. Kunci dia tu. Kunci berapa persen daripada saiz peti tu. Yang sesungguhnya bermula segala kunci-kuncinya itu latanu bil usbati ulil quwwah, yang memberatkan. Latanu bil usbah, yang memberatkan dengan satu kumpulan orang-orang yang kuat. Okey, yang memberatkan. Latanu itu mana yang memberatkan? Yang memberatkan dengan kumpulan orang-orang yang mempunyai kekuatan. Zaman dulu tahulah kekuatan dia macam mana. Tapi orang-orang tu pun tak kuat juga nak bawa peti. Usbah tu satu kumpulan orang. Okey, satu kumpulan orang nak bawa kunci dia pun tak larat dah. Bermaksud apa, peti dia besar mana? Nampak tak? Okey, tak ada orang bawa peti sama besar dengan kunci. Nampak tak? Okey. Jadi boleh baca baca dalam tafsir mana-mana tafsir sekalipun, buka pada ayat ni, tengok ketika mufassirun menjelaskan tentang usbah tu apa dia. Dia orang-orang saja ke atau berserta dengan binatang ternakan yang lain ke? Maksudnya dibawakan kunci tu di atas tu, bukan bilang harta lagi. Bawakan kunci je. Okey, bawa kunci je. Jadi kat sini apa dia ma tu, apa satu barang yang akan dilakukan kepada dia tu, sesuatu yang anak kunci dia tu memberatkan orang-orang yang mempunyai kekuatan, iaitu minal kunuz, daripada kunuz, kanzun, daripada khazanah-khazanah. Okey. Jadi kat situlah. Jadi syair dia dekat inna mafatihahu. Nampak tak? Inna mafatihahu tu berada di permulaan silah, ma tu isim mausul, maka dikasrahkan. Bila kata min tu, min bayan muqaddam bagi ma. Lepas tu apa? Ingat, bila bayan bagi ma tu pula takluk mana? Takluk kepada tu mahzuf hal. Okey, satu kalau mahzuf hal. Okey. Hal bagi mana?
Hal bagaimana? Hal bagaimana? Tengok kaedah itu hal. Okey, bila ditaqaddum di i'rab bihasabil awamil. Asalnya hal. Kalau kita tertib dia itu wa atainahuma inna mafatihahu latanu bil usbatil quwwah minal kunuzi. Okey. So min lil bayan itu takluk kepada mana? Cari dalam kitab-kitab tafsir, cari kitab-kitab i'rab. Kitab tafsir biasanya dia ada sekali dengan i'rab. Okey, baca itu. Lepas tu bila ditakdimkan pula dia takluk mana? Tu buka nanti kitab tafsir. Okey. Okey, yang seterusnya wa fi badi silah wa haitsu tu waw tu huruf ataf, haitsu tu ataf bagi mahal fil ibtida tu. Okey, iaitu mana? Faksir hamzah inna tu haitsu, sekira-kira ni haitsu makaniyah. Okey, ini sekira di tempat inna. Okey, di tempat wa haitsu, ingat haitsu ni idafat, lazim idafat kepada jumlah. Sekira-kira inna, bermula inna itu, inna tu mubtada. Okey, sesungguhnya inna itu mukmilatun, yang menyempurna ia liyaminin, bagi sumpah. Inna tu mubtada, khabar dia mukmilah. Sekira-kira bermula inna itu ialah mukmilatun liyamin, penyempurna bagi sumpah. Jumlah inna liyaminin mukmilah tu pada mahal jar, mudhafun ilaih bagi haitsu. Sebab haitsu ni lazim idafat kepada jumlah, bermaksud jumlah selepas haitsu tu dia tu pada mahal jar, mudhafun ilaih. Okey, seperti kita kata wallahi, tulis misalnya wallahi inna zaidan laqaimun, wallahi inna zaidan laqaimun. Tapi yang wajib ni pembaca inna ni itu jikalau ada lam pada dia punya khabar dia tu. Kalau tidak ada lam tidak wajib. Wallahi inna zaidan laqaimun. Okey, kemudian au hukiyat bil qawli, di sini au tu huruf ataf. Okey, au tu huruf ataf. Hukiyat tu pula ambil huruf ataf, jumlah hukiyat dihikayat akan inna tu bil qawli, dengan qaul. Jadi nak tanya sekarang ni, la huruf ataf, jumlah hukiyat ni mana ma'tufun alaih dia? Jumlah aywa. Okey, barakallahu fiik. Jumlah inna liyaminin mukmilah. Takrir apa? Faksir haitsu hukiyat bil qaul. Jadi di sini apa? Ataf jumlah di atas jumlah. Hukiyat bil qaul itu jumlah, ma'tufun alaih itu jumlah. Jadi ataf jumlah di atas jumlah. Mana jumlah yang jadi ma'tufun alaih itu? Jumlah inna liyaminin mukmilah. Okey, perhatikan pada i'rab. Antum boleh belajar dengan siapa-siapa lagi secara mafhum, tapi i'rab tu jaga tu. Ana selalu sebut, letakkan mafhum tu pada ibarat. Kuasai ibarat, kuasa automatik kuasai mafhum. Aw hukiyat bil qawli, ataupun sekira-kira mana hendak mengkasrahlah oleh engkau akan hamzah bagi inna itu, sekira-kira dihikayat akan inna tu bil qaul, dengan qaul. Okey, bermaksud apa? Jumlah inna tu dia tu jadi maqulul qaul. Jadi maqulul qaul. Seperti mana di dalam Al-Quran banyak disebut qala inni abdullah, misalnya qala inni abdullah. Jadi jumlah inni abdullah tu jumlah yang dihikayatkan, maksudnya jadi maqulul qaul. Jadi mudahnya maqulul qaul yang dimulakan dengan inna tu wajib baca dengan kasrah inna.
Qala inni abdullah. Okey. Melainkan qala tu, okey, apa? Macam tu, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Laqad kafara alladhina qalu, telah kafir orang-orang yang berkata, laqad kafara alladhina qalu, mereka berkata innallaha thalithu thalatha. Jadi innallaha berada di permulaan bagi maqul. Qalu, apa yang perkataan mereka tu? Innallaha thalithu thalatha. Kecuali jikalau qaul dengan makna zanna, maka ketika itu difathahkan. Mana qala ni bukan dengan mana berkata, tapi dengan mana zanna. Okey. Jadi ketika itu dibacakan dengan fathah bagi membaca anna. Seperti mana? Ataqulu anna zaidan qa'imun, misalnya. Ataqulu anna zaidan qa'imun. Kat situ anna. Siapa? Ataqulu ai mana? Atazunnu? Adakah kamu sangka? Guna tu. Selesa sikit. Okey. Jadi berada di permulaan hikayah bagi qaul. Okey, bagi qaul. Aw halat mahalla halin, ataupun menempati ia inna tu mahalla halin, di tempat hal, okey, di tempat hal. Seperti mana? Seperti ka qaulika kazurtuhu wa dzalika kainun, kazurtuhu, seperti ziarah oleh aku akan seseorang itu, wa inni dzu amal, apa tak? Sedangkan aku yang mempunyai amal. Apa nak amal? Amal tu apa amal? Apa dia? Ada? Visi. Itulah bahasa Semarak sekarang. Wa inni dzu amal. Syair dekat mana? Wa inni zurtuhu wa inni dzu amal. Tu wawul hal. Okey? Wawul hal. Jadi inni dzu amal tu menempati di tempat hal. Okey? Wawul hal terjemah dengan apa? Dengan sedangkan. Okey, sedangkan. Seperti di dalam surah Al-Anfal ayat 5 tu. Al-Anfal ayat 5. Tulis. Kama akhrajaka rabbuka. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Tulis tampal tu dekat komen tu lagi. Okey. Okey. Okey, persoalan dia tu, adakah qaul maksud zona tu wujud dalam Al-Quran? Tidak ada. Okey, tidak ada. Okey. Tidak ada tu jikalau qaul itu daripada Allah. Adapun hikayat, jika ada hikayat qala tu hikayat daripada selain daripada Allah, itu muhtamil. Itu ihtimal, tu kena buka dalam Al-Quran. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana bahawa mengeluar akan dikau oleh Tuhan kamu, min baitika daripada rumah kamu, bil haqq dengan kebenaran. Okey, bil haqqi wa inna, tapi syarat kat sini tu, okey, dengan syarat itu dibaca dengan wasal, bukan dengan waqaf. Kalau baca waqaf tak jadi syahid. Okey, baca dengan wasal. Bil haqqi wa inna fariqan, sedangkan sesungguhnya satu kumpulan minal mu'minin itu lakarihun, sungguh mereka itu tak suka. Nampak tak? Syarikat wa inna fariqan tu menempati hal. Okey. Kemudian qala an-Nazim rahimahullahu taala, wa kasaru min ba'di fi'lin 'ulliqa bil lam ka'lam innahu ladzu tuqa. Dan hendak mengkasrah oleh engkau, okey, dah hendak mengkasrah oleh engkau
Ini semua wajib tadi itulah, wajib. Min ba'di fi'lin, selepas daripada fi'il yang ulliqa bil lam, fi'il yang ditaklik akan dia, yang ditaklik itu yang dibatalkan amalan pada lafaz. Yang dibatalkan, yang ditaklikkan akan dia akan fi'il itu bil lam, dengan lam. Okey. Seperti ka'lam innahu ladzu tuqa. Seperti ka'lam, kena ketahuilah oleh engkau, innahu sesungguhnya ia, seseorang itu, ladzu tuqa. Okey, ladzu tuqa. Yang mempunyai takwa. Okey, yang mempunyai takwa. Okey. Ka'lam innahu ladzu tuqa. Tu misal terus dibagi. Kemudian ada beberapa tempat yang wajib kasrah. Yang wajib kasrah lagi. Okay, ada tambahan 3 tempat. 3 tambahan. Yang pertama, apabila inna tu jatuh selepas daripada ala. Selepas daripada ala al-istiftahiyah. Seperti ala inna zaidan qa'imun. Ala selepas daripada ala al-istiftahiyah. Okay. Seperti kita kata ala inna zaidan qa'imun. Ala inna zaidan qa'imun. Jauh sangat Terengganu tu. Okey. Misalnya Al-Quran tu ala innahum humus sufaha. Ala innahum humus sufaha. Ala innahum humus sufaha. Nak ketahuilah oleh engkau, hey, sesungguhnya mereka itu humus sufaha. Taukidkan lagi, humus sufaha, mereka sajalah orang-orang yang safi, orang-orang yang bodoh. Alah lembutnya. Kalau bahasa apa kan disebut bodoh tu dia tebal sikit. Okey. Dia ada syiddah itu. Saya tak nak sebutlah. Okey. Yang kedua, apabila jatuh selepas daripada haitsu. Jatuh selepas daripada haitsu. Seperti ijlis haitsu inna zaidan jalisun. Ijlis haitsu inna zaidan jalisun. Hendak duduklah oleh engkau. Haitsu ni haitsu makaniyah. Di tempat sekira-kira inna zaidan jalisun. Sesungguhnya Zaid itu duduk. Di mana Zaid duduk tu? Duduklah. Okey, duduklah di situ juga. Cuma ingat, ini pun inna ni baca wajib kasrah ni sebab apa? Sebab haitsu lazim idhafah kepada jumlah. Ini di sisi basriyin, di sisi kufiyin nak baca haitsu anna zaidan pun boleh. Okey. Inna zaidan jalisun. Okey. Ibnu Muhammad tu nama dia Fikri. Okey. Tuan Guru Haji Fikri. Okey, asalis yang ketiga, idza waqa'at apabila jatuh pada jumlah yang maknanya inna tu jatuh dalam jumlah bagi isim ain. Jumlah bagi isim ain bermaksud apa? Inna tu jadi khabar, mubtada dia tu isim ain. Bahasa Arab tu apa jumlah hati yang kalau ibarat bahasa idza waqa'at fi jumlatin. Idza waqa'at fi jumlatin. Idza waqa'at fi jumlatin hiya khabarun. Hiya khabarun an ismi ainin, daripada isim ain ataupun isim zat. Nama dia isim ain, isim zat. Seperti Zaidun innahu qa'im. Zaidun innahu qa'im. Ataupun Fikri innahu qa'im. Contoh. Ataupun Wan Ahmad Imran innahu jalis. Okey. Tak semua tu. Tetapi ingat, beza isim ain ataupun isim zat dengan apa? Isim hadath ataupun sifat. Seperti qiyamuhu. Misalnya bagi kita kata al-qiyam innahu la sa'bun. Tak boleh macam tu. Kena annahu la sa'bun. Sebab apa? Yang wajib kasrah kat sini apabila
mubtada dia itu isim zat ataupun isim ain. Zaid, orang. Dia menyalahi jika mubtada tu sifat ataupun hadas. Okey. Aywa. Okey, cuba baca tadi tu. Berapa bait tadi tu? Baca ulang. So 2 3 4 baca. Baca pun yang kat sana, yang kat rumah ni. Okey. Baca 1 2 3. Li inna tu daripada 1 2 3. Okey, lagi sekali. Yang kat rumah pun baca 1 2 3. Aywa. Okey, daripada bait-bait yang kita baca tadi tu, start daripada wa hamza in naftah lisaddi masdari masadahu fi siwa taksiri itu, satu bait tu saja menerangkan tentang wajib baca anna. Tu wajib baca anna. Bermula daripada seterusnya faksir tu, faksir sampailah bait yang kita belajar tadi tu. Wa kasaru min ba'di fa'lin uliqa tu, itu wajib kasrah. Ni masuk kepada yang harus. Okey. Yang harus dua wajah. Okey. Ba'da idza fuja'atin aw qasami lalama ba'dahu biwajhaini numi. Okey. Ba'da tu takluk pada numi belakang tu. Numi. Okey. Bukan cumi. Okey, numi. Numi mana dibangsakan. Okey. Nusiba mana dibangsakan akan dia, akan hamzu inna itu biwajhaini, dengan dua wajah. Dibangsakan dengan dua wajah. Mana apa? Baca dengan inna dengan anna boleh. Itu ba'da idza fuja'atin, selepas daripada idza fuja'ah ataupun idza faja'ah. Idza fuja'ah atau idza faja'ah. Kalau bahasa tani idza berdepok. Cuba sebut sikit. Berdepok. Okey, berdepok. Okey, tiba-tiba ni kebetulan. Okey, tahu-tahu macam tu. Okey. Misal dia iaitu kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Boleh baca inna, boleh baca anna. Fa idza anna zaidan qa'imun. Okey. Keluar oleh aku. Okey. Keluar oleh aku. Lepas tu terjemahlah macam mana? Fa idza, tiba-tiba sesungguhnya Zaid pun berdiri. Bukan keluar, tengok. Qa'im, bukan kharij. Aku keluar, tahu-tahu Zaid berdiri. Macam tu. Sebab tu terjemah tu ada juga munasabah dengan tahu-tahu. Faham tak? Nak pergi tadi depan pintu, tahu-tahu ada orang datang. Faham tak? Atau tiba-tiba orang datang. Okey? Itu maksud dia. So boleh baca anna, boleh baca inna. Salin tu dulu. Kharajtu fa idza inna zaidan qa'imun. Boleh baca anna. Kemudian cara i'rab dia pula. Dah baca inna, i'rab jadi apa? Baca anna kena takwil. Okey?
So barang siapa yang membaca inna tu, okey, bermaksud dia menjadikan idza fujaah semua dan inna tu sebagai jumlah. Takdir dia tu apa? Takdir dia biasa, buang inna tu. Kharajtu fa idza zaidun qaimun. Fa idza zaidun qaimun, takdir dia macam tu. Okey, kalau baca inna. Kalau baca fathah, kena takwil masdar. Jadi takdir dia apa? Qiyamu Zaidin. Takdir dia apa? Takdir dia kharajtu fa idza qiyamu Zaidin. Fa idza qiyamu Zaidin. Fa idza tu dengan makna apa? Idza ai fa fil hadrah. Fa fil hadrati qiyamu Zaidin. Fa idza tu fa fil hadrah. Pada ketika itu qiyamu Zaidin, berdiri Zaid. Takdir dia faham? Takdir dia fa idza anna Zaidan qaimun. Kalau baca anna tu takdir dia fa idza qiyamu Zaidin. Ai kharajtu fa idza qiyamu Zaidin. Tapi apa maksud fa idza tu? Okey. Iaitu fa fil hadrati. Ai fa idza kharajtu fa fil hadrati qiyamu Zaidin. Pada ketika itu. Ataupun boleh juga qiyamu Zaidin tu i'rab jadi apa? I'rab jadi mubtada bagi khabar mahdzuf. Takdirnya fa idza qiyamu Zaidin mawjudun. Fa idza qiyamu Zaidin mawjudun. Kata takdirnya fa idza qiyamu Zaidin, yang baca anna tu. Apa tu qiyamu tu pula i'rab jadi apa? Jadi mubtada bagi khabar mahdzuf. Wa idza qiyamu Zaidin mawjudun. Okey. Kemudian au qasamin, yang boleh baca dua wajah tadi tu, iaitu mana selepas ai ba'da qasamin, numi biwajhaini ba'da qasamin, selepas daripada qasam, jumlah daripada sumpah, qasamin yang la lama ba'dahu, jumlah la lama, la linafil jinsi, la tu linafil jinsi, lama tu isim dia, tidak ada jenis lam ba'dahu selepasnya, selepas daripada inna. Okey, ba'dahu tu itu khabar bagi la, linafil jinsi. Jumlah la serta isim dia serta khabar dia tu pada mahal apa? Pada mahal jar, sifat bagi qasam. Mana dua wajah tu boleh selepas daripada qasam yang tidak ada lam pada khabar dia. Adapun lam, jikalau ada lam pada khabar dia tu wajib baca inna, seperti wallahi inna Zaidan laqaimun, ada lam. Adapun jikalau tidak ada lam, boleh dua wajah. Wallahi anna Zaidan qaimun, boleh baca inna Zaidan qaimun. Tu maksud dia. Faham i'rab tu? Okey. Ba'da idza fujaatin aw qasamin la lama ba'dahu biwajhaini numi, ay numi biwajhaini ba'da idza fujaatin aw qasamin la lama ba'dah. Penting tu tak apa. Bagaimana pun kaedah sama je, bawa kaedah tu innal jumala wa syabihaha ba'da an-nakirati sifatun wa ba'da al-ma'rifi ahwadun, itu bagaimana itulah dia. Okey. Sebab la lama ba'dahu tu jumlah tu selepas daripada isim nakirah qasam, maka tu sifat bagi qasam. Okey. Kemudian ma'til wifal jaza, ma'. Okey. Ma' di situ, ma' dia tu ataf dengan buang huruf ataf.
Okey. Dia luar daripada ma'a. Okey, maksudnya dia tu apa? Zaraf, tapi dia ataf bagi apa? Ataf bagi ba'da idza. Ai numiya biwajhaini ma'til wifal jaza. Dibangsakan dua wajah itu beserta tilwi fal jaza, beserta yang mengiringi akan fa jaza. Asalnya fa'il jaza, baca dengan qasar. Mengiringi fa bagi jaza, fa bagi jawab syarat. Okey, fa bagi jawab syarat. Okey, seperti mana kita kata may ya'tini, tulis man ya'tini, man ya'tini fa innahu boleh fa annahu mukram, fa annahu mukram. Boleh baca dua. Man ya'tini, barang siapa yang datang ia kepada aku, akan daku. Man ya'tini fa innahu mukram, maka sesungguhnya dia mukram, akan dimuliakan. Okey, kalau baca fa annahu mukram, jadi macam mana pula? Okey, takwilah apa fa innahu mukram. Mukram tu isim mushtaq, jadi maksud dia ikram. Lepas tu idafah kepada isim inna tu, isim anna mana? Hu, ai fa ikramuhu. Ai bila bertaklid may ya'tini fa ikramuhu mawjudun. Nampak? Nawe. Okey. May ya'tini fa annahu mukram, ai may ya'tini fa ikramuhu mawjudun. Jadi fa ikramuhu tu jadi mubtada bagi khabar mahdzuf. Fa ikramuhu. Tadi kan may ya'tini fa annahu mukram. Ai okey, may ya'tini fa ikramuhu mawjudun. Okey, boleh juga. So fa ikram tu jadi mubtada bagi khabar mahdzuf. Fa ikramuhu mawjudun, ataupun jadi khabar bagi mubtada mahdzuf. Takdir apa? Fa jazaohu al ikram. Idafah masdar kepada maf'ul yang mana? Ikramuhu. Ni sebab tu. Okey, soalan yang bagus. Bila kata mukram, fa annahu mukram, mukram menjadi ambil kepada ikram. So bila ikram jadi ikramuhu. Sekarang ni ikramuhu tu idafat apa kepada apa? Di sini anda sebut, iaitu dia dua ibarat para ulama. Okey. Yang pertama disebut apa? Min idafatil masdari ilal maf'ul. Okey, iaitu mana apa? Maka memuliakannya. Siapa muliakan dia tu? Mutakallim tu lah. Okey, maka fa ikramu memuliakannya. Nampak tak? Okey, iaitu memulia oleh aku akannya. Boleh juga masdar, idafat masdar bagi fi'il bina majhul kepada naib fa'il. Sebab masdar bagi fi'il bina majhul atau bina ma'lum sama saja. Akrama yukrimu ikraman, ukrima yukramu ikraman juga. Jadi boleh kat situ. Jadi fa ikramuhu boleh idafat masdar bagi fi'il bina majhul kepada naib fa'il dia tu. Maka maksud apa? Barang siapa yang datang kepada aku, maka sesungguhnya dimuliakan akannya. Ada di bina majhul tu, ada beza di. Okey, itu akan jumpa dalam seperti Hasyiah Abin Najah di atas syarah Syekh Khalid Al-Azhari. Syarah Syekh Khalid Al-Azhari. Okey. Okey.
Dalam Al-Quran pun ada, dalam Al-Quran. Okey, ada ni soalan. Ada soalan yang dekat ni. Sebelum kita masuk ni usul syiarah ni. Okey. InsyaAllah usul syiarah tu lagi dua kali majlis habis. Lepas tu kita masuk kitab baru. Okay, ada soalan? Apa dia? Oh, nak tanya soalan fa'il bina majhul. Ni dia elok sikit ni, kalau macam ni elok sikit. Jangan dibuka ini. Kalau dibuka ini, khalas. Mengajar macam tu nanti. Okey, ni tak elok Ni nak ajar antum. Antum kalau dah jadi guru tak boleh mengajar macam ni. Mengajar jadi macam bos, nampak tak? Nampak tak? Macam cerita apa dah. Okey. Saya silap terlelap. Okey, ada sebahagian ni lah bila penat ke apa, kena pula sofa macam tu. Oi, sedap. Okey, tadi ditanya tentang ikramuhu. Sebab sekarang ni mukram bila si maf'ul. So bila ambil dia punya masdar jadi ikram. Idafah kepada isim anna tu, hu, ai fa ikramuhu. Jadi ikramuhu tu, ikram tu macam nak kita nak takbir dia tu. Yang pertama boleh dua. Yang pertama idafat masdar bina ma'lum, tambah situ. Idafat masdar bina ma'lum kepada maf'ulun bih. Bukan dia tu yang mengikram, yang memuliakan, tapi dia tu yang diikram, yang dimuliakan. Maksud apa? Maka memulia akannya, ai memulia oleh aku akannya. Ataupun ikramuhu tu idafat masdar bagi fi'il bina majhul kepada naib fa'il dia. Fa ikramuhu ai maka dimulia akannya. Nampak tak? Ikram tu mana dengan maksudnya apa? Dimuliakan. Hu akannya. Okey. So beza dia kat mana nanti? Hu tu. Okey. Kalau yang pertama masdar dia bina maklum, dia tu pada lafaz dia jar, tapi pada mahal atau pada makna dia tu apa? Nasab, maf'ul. Kalau yang ni kalau bina majhul idafat kepada hu tu, dia apa? Hu tu pada lafaz dia tu jar, tapi pada makna dia tu apa? Rafa', sebab naib fa'il. Tu. Okay, ada soalan yang dekat ni. Ni kat live ni. Inilah akhir zaman. Belajar dekat handset je. Ni Facebook kat tu. Cepat-cepat dapatkan 2 dos boleh datang. Okey. Okey, soalan. Wan Ahmad Imran bertanya. Kita boleh apa? Ta'rif, takdir. Oh, tinggi soalan tu. Puan kata, macam mana kita boleh kata idafah masdar kepada maf'ul sedangkan kita tak tahu siapa fa'il dia. Kan? Fa'ikramuhu. Contoh, siapa datang kepada aku, dia tu akan dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Mutakallim lah. Nampak tak? Mutakallim lah. Nampak tak? Contoh, siapa datang rumah saya, akan dijamu dengan makanan, akan diberi duit raya. Contoh. Okay, tak apalah soalan tu. Okay. Siapa yang bagi? Siapa yang memuliakan? Dia tidak nas di situ, dia mutakallim tu, cuma ghalib mutakallim yang memuliakan. Boleh jadi orang lain. Seperti mana? Siapa datang kepada aku akan dimuliakan. Siapa yang memuliakan? Ayah aku, dia nak bagi duit. Contoh, nampak tak? Tidak nas, cumanya ghalib, dah dia jemput, dia lah kena muliakan. Nampak tak? Okey, datanglah rumah nanti. Datang. Datang tak ada apa-apa. Lepas tu, tolonglah dia datang rumah. Nampak tak? Okey, tak kena pula. Okey.
Tu. Okey, tu jadi apa? Jadi adab kita yang jemput, kita lah kena tu. Sebab tu setengah orang tu dia takkan terima jemputan melainkan daripada tuan rumah. Tu adab dia tu. Sebahagian orang macam tu. Dia tak nak yang wasilah, dia nak betul-betul tuan tu. Contoh antum jangan kata, tolong pesan kepada tu nanti tolong jemput dia. Nanti ustaz ataupun tuan ataupun datuk ni, tuan ni wakilkan kepada saya untuk jemput. Tak boleh. Tu adab dia tu. Lagi-lagi kepada orang-orang besar supaya apa? Nampak kita betul-betul nakkan dia lah. Okey, so jemput elok. Tapi tak perlulah kita pun tengok level kita lah. Kalau macam ni sekarang ni pun tak perlu nak macam rasmi sangat. Nampak tak? Okey, ni kisah yang dulu pernah sebutnya, benda mudah, jangan disusahkan. Ni geram ni, boleh cerita Pak, ingat ni memang geram dengan akhwat. Okey, bukan geram dengan akhwat sebenarnya. Macam ada penindasan kaum lelaki kat situ. Dulu di waktu anak belajar tu, adalah di tempat mana, okey, cuma maklum dah tempat mana anak belajar dulu. Jadi ketika anak minta hujung minggu bulan Ramadan, nak sebutkan bulan Ramadan, nak minta keluar 2 malam. Hari Jumaat tu keluar, petang Jumaat tu keluar. Sebab apa? Dijemput jadi imam tarawih dekat luar, kat masjid sekian-sekian. Okey, dan dibagilah tempat apa menetap imam apa semua tu kan. Adalah keluarga angkat semua tu. Jadi bila macam tu dia tak bagi, dia kata kena ada surat rasmi. Ya Rob. Dia cakaplah, tahu siapa patut nak cakap ni ustaz ni. Tengok ustaz ni kata dia jemput apa semua tu. Dia kata kamu kena ada surat rasmi. Cakap ustaz, saya ni bukanlah imam besar sampai nak dirasmi-rasmikan. Pelajar je. Maksudnya apa? Bukan buat belajar macam hujung minggu, bukan buat apa-apa. Ni jadi imam. Pada masa yang sama, kalau tak boleh tu, cakap ustaz takkan dua masjid nak kena ni sebab malam ni nak terus jadi imam tu. Tak boleh, dia kata kena ada surat rasmi. Kita pun terfikirlah, kita takkan kita nak kata kau cuba kontak dengan masjid buat surat rasmi. Nampak tak? Bayangkan, memanglah kita faham prosedur tu dari segi kena ada rasmi. Tapi bayangkan kita rasa macam mana nak paksa masjid tu suruh buat surat rasmi untuk kita. Padahal itulah dimaklumkan dengan handset apa semua tu. Dan yang memaklumkan tu ustaz tu juga. Mana ustaz yang dalam tu juga. Pada masa yang sama yang buatkan bertambah satu lagi, akhwat minta apa? Tengok alasan nak keluar. Teman kakak beli barang. Lulus. Teman kakak beli barang apa tak tahu macam imam lulus, kita tak lulus nak jadi imam masjid ni tarawih tu. Ya Rob, apalagi kita bukan jenis, kita maaflah cara bukan jenis baik macam tu kan, daripada duduk diam buat apa. Itu yang kita ni. Okey, jadi orang baik tu. Okey, itu yang rizal akhir tu sangkut, mana tak boleh ambil apa, tak boleh ambil rizal walaupun rizal tinggi. Kenapa? Ada kes ni, nampak tak? Ni kamu pernah keluar apa semua sebagainya. Okey, tak apalah. Bagi anak tu apa? Anak perform. Sebelah sini okey, sebelah sini pun okey. Okey. Rekod penuh. Alhamdulillah. Okey. Okey, ada soalan ni kat sini ni. 180 min ba'di fi'lin uliqa. Tu fi'il qalb. Amalan fi'il tu okey. Dia nanti fi'il wa kasaru min ba'di fi'lin uliqa billami ka'lam innahu ladzuqa. Fi'il kat sini yang ditaklikkan dengan lam. Okey, yang ditaklikkan dengan lam. Okey. Bagus soalan tu. Dekat sini secara mudah-mudahnya yang ada lam pada dia punya khabar dia tu. Okey, tetapi ingat di dalam nahu ada nama dia ta'liq. Apa itu ta'liq? Tu nanti tu yang akan diterangkan pada minggu depan. Okey. Apa maksud ta'liq di dalam nahwu? Bukan mana di apa? Di qaid, bukan masuk mana yang kita faham di ta'liq, ta'liq talak macam bukan. Dia ada maksud itu ta'liq tu. Ta'liq tu secara umumnya apa? Dibatalkan amalan pada lafaz, okey, tidak pada mahal. Itu ta'rif bagi ta'liq. Okey. Ta'liq tu mana amalan tu dibatalkan pada lafaz, tidak pada mahal. Okey, tidak pada mahal. Ka'lam innahu ladzu tuqa.
innahu ladzu tuqa. Nampak tak? Macam mana nak kata apa fa'il tadi tu, i'lam tu, okey, ditaklikkan dengan lam. Kat situ. Okey. Jadi tengok, buka lagi nanti pembahasan supaya nak jelaskan nanti, sebab dia ada taklik dan ada pasangan dia. Selain bertaklik apa? Dia ada pasangan dia tu. Okey. Baca nanti tu. Okey, lepas tu ulang sikit tentang ayakuna khabar fajaza'uhu al-ikram. Tadi fa'ikramuhu. Okey, may ya'tini fahuwa mukramun. Okey, fa'innahu mukramun atau fa'annahu mukramun tu. Kalau fa'innahu mukramun tu dengan jumlah lah, ay may ya'tini fahuwa mukramun. Kalau baca inna ay fahuwa mukramun. Ni kalau baca fa'annahu mukramun ay fa'ikramuhu mawjudun, ataupun fa'ikramuhu ay fal-ikram ay fajaza'uhu al-ikram, maka bermula balasan bagi man tu ialah al-ikram. Kenapa? Yang dimuliakan. Di sini nas kena kata ikram di situ. Kenapa? Kena daripada bina majhul, maka balasan dia itu dimuliakan. Okey, bukan memuliakan. Okey. Wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar la mubtida'in nahwu inni la wazar wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, rehat 3 minit. Okey. Yang kat rumah tu bolehlah minum-minum ke apa. Ya tarib. Oh ya ke? Oh kejap. Ada tak habis? Kejap, katanya ada tak habis. Oh, lah. Okey. Sambung balik. Boleh tak rakam Sam? Pause ke sana? Nanti sambung. Boleh sambung nanti. Okey, sambung balik tadi tu ada tertinggal ma'til wifal jaza wa dha yattaridu. Wa dha yattaridu. Itu dan bermula ini iaitu jawazul wajhain. Dan bermula ini jawazul wajhain itu yattaridu, terqiyas ia, ittirad ia, selari ia, selaras ia, fi nahwi pada umpama khairul qawli inni ahmadu bukan ahya'u. Khairul qawli, bermula sebaik-baik qaul itu, inni ahmadu, sesungguhnya aku ahmadu, puji oleh aku, ay ahmadullah. Ahmadullah. Dekat sini pada apa perbahasan di sini harus jikalau ini dengan anna tu jatuh selepas daripada mubtada', bermaksud dia tu jadi khabar yang mana mubtada' dia tu dengan dia tu sama. Seperti khairul qawli, sebaik-baik perkataan itu ialah mana maqulul qaul dia tu, inni ahmadu, sesungguhnya puji oleh aku. Iaitu mana? Ahmadullah. Ini ahmadullah, sesungguhnya aku ahmadullah. Jumlah inni ahmadullah itu ialah diri khairul qaul, sebaik perkataan. Kita dah belajar kan dulu, yang mana apa? Bila jumlah yang jadi khabar, diri mubtada' tidak perlu kepada rabit. Maka termasuk juga apabila ada inna. Jadi di sini apabila khabar ialah diri mubtada', iaitu maqulul qaul, maka dan dimulakan dengan inna, maka boleh dua wajah. Inni, contoh, khairul qawli inni ahmadullah, sebaik-baik perkataan ialah
inni ahmadullah, sesungguhnya aku puji oleh aku akan Allah. Okey, tu kalau baca inni. Kalau baca anni, kena takdir apa? Khairul qaul hamdulillah, puji akan Allah. Macam tu. Okey, tu takdir dia. Maksud khairul qauli itu ialah mubtada. Khabar dia ialah maqulul qaul tu juga. Okey, dimulakan dengan inni. Boleh baca anni, boleh baca inni. Okey, kalau baca inni, okey, tu jumlahlah khairul qauli inni ahmadullah. Kalau baca anni kena takwil, ai khairul qaul hamdullahi. Okey, wallahu taala a'la wa a'lam. Wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar.